وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini yang dianggap sebagai, kata Nabi, seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Mudah-mudahan kita akan kekalkan budaya berjemaah ini sampai kita dipanggil kembali oleh Allah SWT. Siapa yang betul-betul melaksanakan solat berjemaah 5 waktu sehari semalam, istiqamah melakukannya sampai dia meninggal dunia, Allah akan beri dia 5 fadilat 5 kelebihan. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Tak ada banyak masalah, tak ada masalah kesihatan, tak ada masalah ekonomi, tak ada masalah disiplin keluarga dan sebagainya. Lapang hidupnya, senang aja dia. Yang kedua, dia lepas daripada siksa kubur. Tak benda siksa kubur angkat tangan, saya nak tengok ada pokok jendam. Siksa kubur ada 4, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Ketiga, didatangkan ular dan kala mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul sampai hari kiamat. Yang keempat, dia dimasukkan api neraka ke dalam kuburnya. Betul, kubur tu boleh jadi taman syurga, boleh jadi satu jurang neraka. Itu 4 siksa kubur. Orang yang melazimkan berjemaah, dia akan lepas daripada siksa kubur. Tak kena siksa kubur.
Jadi kalau tanda kena sesuatu sentiasa berjemaah. Jangan seorang-seorang sembahyang di rumah. Yang kedua, yang ketiga, dapat kitab amal dia dengan tangan kanannya. Kita ada bahagia itu. Nanti kita akan menerima kitab amal kita dengan 3 cara. Ada orang menerimanya dengan tangan kanan, bahagia itu. Ada orang menerima yang tangan kiri, masuk neraka dulu. Ada orang menerima kitabnya dari belakangnya, cucuk dadanya tembus sampai ke belakang. Dan terima kitab dari belakang. Itu lagi tahu. Dijanjikan neraka sa'ir dengan nerakanya. Yang tiga, fadilat sembahyang berjemaah. Yang keempat, ia dapat meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Sampai tanda ambil tangan. Sudah-sudah dah lepas ya. Kalau lepas meniti siratal, syurga lah. Yang kelima, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Digaranti, dijamin. Rasul yang jamin tu. Masuk syurga tanpa hisab. Kalau dia melazimkan berjemaah. Sebab itu jangan semayang seorang-seorang di rumah. Tak kira apa waktu pun. Kerana Nabi bagi amaran kepada kita. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja tak ada alasan, tak ada sebab sembahyang di rumah kamu seorang-seorang, seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka juga sembahyang di rumah mereka masing-masing. Pokoknya zaman Rasul ada juga orang yang tak datang ke masjid, tak datang berjemaah. Sebab Nabi mengancam nak bakar rumah keliling pada Masjid Madinah tu. Tapi tak jadi bakar. Kalau mengenangkan dalam rumah tu ada kanak-kanak, ada perempuan-perempuan dan sebagainya. La taraktum sunnata nabiyikum, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah sembahyang seorang-seorang di rumah. Dengan wafat pun bagi dia tetap berjemaah juga. Sampai bagi dia wafat. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Sesat. Dan soal esok di akhirat esok cari syurga tak jumpa-jumpa. Lagi cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Kalau tak jumpa syurga, jumpa apa? Kerana di akhirat ada 2 tempat ada, satu syurga, lagi satu neraka. Bila tak jumpa syurga, dapat neraka lah esoknya. Jadi mari kita pasang niat betul-betul. Mesti 5 waktu sehari semalam berjemaah. Jangan duduk tepi masjid tapi tak pernah datang masjid. Duduk tepi surau tapi tak pernah berjemaah di surau. Nah, malang lah kalau ada orang-orang sini begitu. Duduk tepi masjid, dengar orang ngajar di masjid, tak siur nak datang. Saja je. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itu ya. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Bulan sudah saya tak datang kerana ada Maulid Rasul masa saya nak ajar ni. Itu saya gantikan pada 12 bulan. Tak juga datang, lupa benar-benar. Sudah pergi ke masjid, baru teringat, hari ni kena ada program di Cengkatin. Langsung teringat. Jadi minta maaf dia, nampaknya bukan salah tuan-tuan, salah saya. Untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang puasa. Kita masih lagi membicarakan tentang puasa, juga membicarakan tentang Lailatul Qadar. Ya, tapi nak kita nak cari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tak betul. Kalau Lailatul Qadar jangan kira jangan turun malam. Kalau malam Lailatul Qadar artinya malam Qadar. Artinya banyak tu. Sedangkan Lailatul Qadar itu semalam aja. Nah, jadi nak sebut Lailatul Qadar atau malam Qadar boleh. Nah, kita dapat bicara tentang tanda-tanda malam Qadar itu. Dah bicara. Untuk pagi ini sambung lagi. Tak habis lagi cerita Lailatul Qadar. Maka bahawasanya kalimah hiya tu ya.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata hiya ujung surah Inna Anzalna ya. Jadi bahwasanya kalimah hi atau hiya tadi yaitu 27 daripada segala kalimah surah ini. Betul banyak orang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Malam 7 lekor namanya. Banyak orang mengatakan, ulama-ulama mengatakan besar kemungkinannya Lailatul Qadar itu akan turun pada malam 27 Ramadan. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah bulan puasa, malam 27 Ramadan tu kalau kita balik ke rumah lepas maghrib, datang balik nak sembahyang Isya, tak nak masuk masjid. Tak dapat masuk masjid kerana penuh masjid tu. Boleh nunggu dia keluar lagi, nak masuk pun tak boleh. Nak kena sembahyang Isya di tepi jalan. Kena bawa sejadah sembahyang Isya di tepi jalan. Kenapa penuh? Tak usah kena orang dari luar. Orang pergi umrah tentu lah ramai. Orang Mekah pun, orang penduduk tempatan pun dia bukan ramai datang tu. Kerana menjangkakan malam itu turunnya Lailatul Qadar. Ajar sesuatu katakan malam 27 tu. Malam 7 lekor jadi hiya tu katanya dia masuk dalam kalimah yang ke-27 dalam surah ini. Dan iaitu kinayah itu sindiran. Itu makna yang lain. Kinayah dari malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Ini tulisan malam Lailatul Qadar. Dan atas perkataan inilah diamalkan pada segala masa, segala negeri. Dan satu mazhab kebanyakan daripada ahli ilmi, orang alim ulama mengatakan itulah malamnya. Malam 27 Ramadan. Maka turunnya Lailatul Qadar ataupun malam Qadar. Banyak mengatakan itu ya. Iya tidak, itu kita tak tahu. Kerana Lailatul Qadar itu adalah rahsia dari Allah SWT. Allah yang tahu. Ada 10 perkara yang Allah rahsiakan. Manusia semua tak tahu, malaikat pun tak tahu, siapa tak tahu, Allah yang tahu. Yang pertama adalah Lailatul Qadar. Ada 10 perkara ya. Yang kedua yang Allah rahsiakan, keredaan Allah di atas mereka yang taat. Sembahyang rajin, puasa rajin. Ya, kita tak tahu Allah redha ke tak. Tak ada tanda-tanda pun. Kalau sekali sembahyang turun sekilometer, tahu boleh kita ada tanda yang Allah redha. Ini tak ada. Ada juga orang rajin sembahyang tapi apa kerana apa tak ada. Kita tak tahu. Apa itu rahsia Allah Ta'ala. Yang kedua, kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka. Orang yang derhaka Allah murka pada dia, tapi tak tunjuk pada kita. Kita tak tahu. Allah hanya tahu. Kalau sekali tak semayang cabik telinga sebelah, sekali tak semayang putus jari satu, tahu kita tak tahu. Yang ketiga, yang keempat, nama-nama Allah yang 99 tu banyak tu. Yang mana satu jadi keutamaan di sisi Allah, kita tak tahu. Ya. Kan 99 jenis nyanyi itu. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Kita tak tahu di antara 99 yang mana jadi keutamaan di sisi Allah. Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Allah ke Al-Muhaimin ke, kita tak tahu. Allah hanya tahu. Yang kelima, sembahyang. Yang mana satu sembahyang menjadi keutamaan di sisi Allah, kita tahu. Banyak orang mengatakan subuh, tapi rahsia sebenarnya Allah yang tahu. Allah hanya kata hafizu ala salawatil wusta. Peliharalah kamu 5 sembahyang itu dan sembahyang yang pertengahan. Yang mana pertengahan itu jadi perbahasan. Mana-mana 5 waktu itu boleh jadi pertengahan. Subuh ni pertengahan antara Isya malam tadi dan Zuhur kalam. Zuhur kalam pertengahan antara subuh kejap ni dengan Asar kalam. Asar kalam pertengahan antara Zuhur dan Maghrib. Maghrib pula pertengahan antara Asar dan Isya. Isya pula pertengahan antara antara Maghrib dan Subuh.
Jadi yang mana satu jadi pertama? Yang apa yang kelima ya? Itu rahsia Allah Taala. Allah hanya tahu, lain tak tahu. Yang keenam, jodoh. Kita tak tahu. Ada orang yang tak dapat jodoh sampai meninggal dunia, sampai padam, tak ada jodoh-jodoh. Ada orang banyak mana jodohnya. Kita ni tak tahu. Nah, yang ketujuh, wali. Siapa jadi wali kita tak tahu. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Kita hanya mengatakan dia itu wali. Kita hanya mengatakan bahawa dia itu wali. Berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya. Sedangkan dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Syekh Abdul Qadir Jalani, kita yang mengatakan dia wali. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Imam Syafi'i, kita yang mengatakan dia itu wali. Padahal dia tak tahu bahawa dia itu wali. Dia merasakan diri dia itu berdosa. Siapa mengaku dirinya sebagai wali, orang tu bukan wali, dia kuali. Ini tahu kan? Bulan depan datang satu orang dari kampung tu, teman dia dah jadi wali lah. Yang itu kuali tu, bukan wali ya. Yang ke-8, takdir. Kita tak tahu apa takdir yang berlaku pada diri kita. Saya jadi saya ni, ketentuan tu dari Allah. Saya tak tahu bahawa saya yang boleh jadi saya. Tuan-tuan menjadi tuan-tuan tu tak tahu. Yang tahu Allah hanya yang tahu. Itu rahsia Allah Ta'ala. Dia yang jadi kontraktor tu ya. Allah hanya yang tahu, dia bukan tahu. Dia bukan dirancang daripada kecil, daripada budak-budak ke nak jadi kontraktor. Tok Imam jadi Tok Imam, siapa tahu? Allah hanya yang tahu. Dia bukan merancang diri dia jadi Tok Imam. Saya jadi ustaz ni, padahal saya bukan ada pendidikan agama formal ya. Ngaji macam tentu ada juga. Tapi dia jadi ustaz, minta tauliah agama dibagi dia pula. Itu yang ngajar. Padahal saya pun tak tahu. Itu rahsia dari Allah. Yang ke-9, tarikh mati. Siapa tahu tarikh mati dia angkat tangan? Siapa tahu tarikh dia akan mati? Siapa yang tak tahu? Saya pun tak tahu. Saya pun tak sangka umur saya dah sampai 81 tahun dah naik. Adik-adik saya semua habis dah, tak ada dah. Kakak dah mati, abang dah mati, adik dah mati, anak ada seorang mati, mak bapak dan tu dah mati. Tinggal saya seorang je terkonten-konten. Tahu kata konten-konten? Tapi bila mati entah. Kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Dan yang ke-10, hari kiamat. Siapa tahu bila berlaku hari kiamat? Tanda-tanda tahu, tapi bila sebenarnya berlaku kita tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu ya. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Satu ceramah tu 1 jam lebih nak cerita apa tu. 10 perkara yang Allah rahsiakan. Nanti satu masa kalau ada peluang ke ceramah betul-betul ya. Baik, itu malam qadar ya, atau Lailatul Qadar. Dan kata qil yang kata damai. Tak tahu siapa orangnya. Kata qil bahawasanya malam qadar atau Lailatul Qadar itu berpindah ya, dia tak tetap. Di atas tadi kita bicara Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan. Tapi ada yang mengatakan dia tak boleh. Bumi. Jawi saya tak orang. Jemaah lain yang lain. Kami tanya lain. Ya. Cari lah. Saya pun tak tahu nak ngapa kata mana. Kata qil bahawasanya malam qadar itu berpindah ya. Tiada tetap ia pada malam yang tertentu. Maka terkadang ada ia pada 21, malam 21. Dan terkadang ada ia pada malam 25. Demikianlah dan atas perkataan ini menjalani oleh orang sufi. Orang sufi itu orang mengamalkan tasawuf ya. Bukan orang sufi itu pakai jubah, pakai sorban, bukan tentu sufinya. Sufi itu dalam hati. Sentiasa dia ingat Allah, tak pernah lupakan Allah Ta'ala. Sentiasa berzikir, itu orang sufi ya. Dia menjalankan apa yang Allah perintah. Itu orang sufi. Orang mengamalkan tasawuf. Orang sufi mengatakan apa? Menyebut mereka itu akan dhabit. Atau dhabit perkara. Dan kaedah. Dhabit itu macam kaedah lah.
bagi demikian itu. Dan iaitu ini dia bagi senarai. Nah, dan adalah awal puasa itu, lari mula-mula puasa 1 bulan Ramadan itu pada hari Jumaat, maka malam qadar itu malam 29. Cari gimana ya? Kalau hari Jumaat, qadar itu malam 29. Bila saya puasa, tengok kita puasa itu bulan 3, hari apa? Kalau hari Jumaat, maknanya Lailatul Qadar itu malam 29. Ini tekaan ulama ni, ya? Tekaan para ulama. Dan jika awal puasa pada hari Sabtu, lepas Jumaat Sabtu ya, maka iaitu malam 21. Malam 21. Dan jika awal puasa pada hari Ahad, maka iaitu malam 27. Kalau hari Ahad 27. Saya tak tahu apa hari apa malam puasa bulan 3 tu. Kalau hari Sabtu malam 27 lah ya. Kalau hari Ahad malam 27. Kalau hari Sabtu malam 21. Kalau hari Isnin maka Lailatul Qadar itu malam 29. Dan jika awal puasa pada hari Isnin maka iaitu malam 29. Dan jika awal puasa pada hari Selasa maka iaitu malam 25. Dan jika awal puasa pada hari Rabu maka malam 27 balik. Dan jika puasa itu pada hari Khamis maka malam 21. Tengok. 29, 21, 27, 29, 25, 27, 21. Semua ini ganjil, malam ganjil. Betul ulama mengatakan Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam ganjil. Nah, dia tak ada berlaku malam 22, tak ada 24, tak ada 26, tak ada 28, tak ada, 30 tak ada. Itu ulama kaji pun memang bukan Lailatul Qadar ya. Nah, dia pada malam yang ganjil-ganjil. Malam kasar dalam bahasa Arabnya. Kasar. Malam kasar. Nah. Kenapa tidak benar Lailatul Qadar ni? Kerana pahalanya besar benar. Siapa dapat bertemu dengan Lailatul Qadar dan mendirikan ibadah dia pada malam itu, dia dapat pahala 1000 bulan. Tahu kan 1000 bulan? Tuan-tuan dan puan. Berapa tahun 1000 bulan? Berapa tahun 1000 bulan? Berapa tahun? Tak tahu. Kira 1000 bagi 12 berapa? Ya, 1000 bagi 12. 83.3333333 tahun. Tak ada habis 3333 tu ya. Tak usah 83 tu. 83 tahun cukup lah. Tahun ni dapat Lailatul Qadar, dapat ibadah pahala 83 tahun. Tahun depan dapat lagi 83 tahun. Tahun akhir itu dapat 83 tahun. Sampai kita padam. Setiap kali dapat Lailatul Qadar. Kalau 10 tahun berapa? 830 tahun punya ibadah. Betul tak kata? Jadi bangun dah. Sebab itu elok tiap-tiap malam. Garanti dapat Lailatul Qadar, kita bangun tiap-tiap malam. Dirikan tiap-tiap malam tu. Kalau tidaklah pahala Lailatul Qadar, paling koman, paling kudi, paling curut, paling tak guna, dia sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Dengar kaya saya ni. Tidak kita tidak pahala Lailatul Qadar. One more time, kena tanya. Tidak kita tidak pahala Lailatul Qadar. Tidak, ada. Jangan miss. Tiap-tiap sembahyang subuh dan isyak berjemaah. Dapatlah kawan-kawannya dapat pahala Lailatul Qadar. Dapat 83 tahun punya pahala. Ini ya. Itu dah. Dan telah memilih Nawawi. Nawawi ini pakar hadis. Dia banyak bukan ngarang pun, menyusun hadis-hadis. Di antara penyusunan Imam Nawawi itu hadis yang masyhurnya iaitu hadis 40. Hadis 40 hadis. Sebenarnya ada 42 dalam tu. Itu susunan Imam Nawawi, pakar hadis. Di antara yang lain Al-Azkar. Sini ada baca Al-Azkar. Hadis 40 ada baca. Carilah tuan guru yang boleh ngajar hadis 40 tu. 40 hadis. Ya. Matan Arba'in nama kitab. Matan Arba'in. Ya, matan tu isi, Arba'in tu 40 hadis. Itu susunan Imam Nawawi.
Nah, kata Nawawi di dalam Majmu' tu nama kitab yang dikarangnya. Dan fatwa akan qaul dengan berpindah. Nawawi kata ada pindah juga. Dan katanya di dalam Rawdah iaitu yang kuatnya iaitu Bajuri. Nanti kena pindah, nanti kuat ya. Dan tersebut di dalam Hasyiah Fathul Wahhab, satu kitab lain namanya Hasyiah Fathul Wahhab. Maka jika awal puasa ini lain daripada yang tak di atas tadi ya. Jika awal puasa pada hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Qadar itu malam yang ke-29. Dan jika awal puasa pada hari Isnin, maka malam 21. Sobat dan di atas pada hari Isnin. Kalau di atas tadi 29. Ini malam 21 kalau hari Isnin. Mana yang tak? Itu saya kata tadi Lailatul Qadar itu rahsia siapa? Rahsia dari Allah. Kita tak tahu ya. Tapi yang tak garanti dapat setiap malam bangun. Jangan mengeluh macam-macamnya. Setiap malam bangun dan mendirikan solat. Atau paling komat, paling pudi, paling cerit, paling sitik, paling curut, dia sembahyang subuh dan isyak berjamaah. Dapat fadilat Lailatul Qadar. Dan jika awal puasa pada hari Selasa dan Jumaat malam 27. Malam 27 tu kerana dia hari Selasa dan hari Jumaat. Sini lain. Kalau hari Ahad atau malam 27. Kalau hari Rabu dapat malam 27 kalau yang di atas tadi ya. Ini lain. Ini hari Selasa dan hari Jumaat maka malam 27. Dan jika awal puasa pada hari Khamis maka ia malam 25. Dan jika awal puasa pada hari Sabtu maka iaitu malam 23. Ya, iaitu malam 23 malam Qadar. Kata Abu Al-Hasan, dan pada masa sampai aku akan tahun dan pada masa sampai aku akan tahun lagi-lagi tiada luput akan daku malam Qadar dengan ini faedah. Yang di atas tadi, yang nombor 2 tadi ya. Kata dia Abu Hasan tak pernah miss. Sentiasa aku dapat bila itu berlaku pada hari Ahad dan hari Rabu malam 29, hari Senin malam 21, hari Selasa dan Jumaat malam 27, dan pada Khamis malam 25, dan pada hari Sabtu malam 23. Tak pernah miss, kata dia Abu Hasan tadi ya. Kata Abu Hasan, ulama ni tuan-tuan. Abu Hasan, maka apabila adalah pada malam Qadar itu menyuruh Allah Ta'ala, ini apa yang berlaku pada malam Qadar ya, menyuruh Allah Ta'ala akan Jibril alaihissalam, maka turun dia dalam perhimpunan beberapa malaikat ke bumi. Jibril turun bersama dengan malaikat-malaikat yang lain ke bumi. Dan sertanya pula panji-panji. Tahu apa panji-panji? Ya Allah, panji-panji cakap Melayu apa dia panji-panji? Bendera-bendera. Dia mau bendera-bendera. Panji-panji yang hijau. Hijau tu tanda syurga tu tau. Tanda Islam. Banyak orang tanda hijau. Dia kuning begini. Dia nak panji-panji hijau. Maka dipacakkan dia itu pada 4 tempat. Di Baitullah. Mula-mula dipacak panji-panji itu di Baitullah. Dan baginya 600 sayapnya. 600 sayapnya. Jibril ni ada 600 sayapnya. Setengah daripadanya 2 sayap. Tiada dibukakan keduanya melainkan pada malam Qadar. Dan dibukakan keduanya pada malam itu, maka melakukan keduanya kepada sampai masyrik kepada maghrib. Sayap tu boleh kembang daripada masyrik ke maghrib, sampai dari timur ke barat. Punya panjangnya sayap ya, sayap Jibril tu. Sampai dari masyrik ke maghrib. Maka menjadi Jibril itu akan segala malaikat pada segala umat itu. Maka memberi salam ia pada tiap-tiap orang yang berdiri. Ya, malaikat-malaikat itu akan menyemut tiap-tiap umat datangnya. Tiap-tiap umat malaikat itu akan datang. Nama malaikatnya malaikat rahmat. Semua umat orang beriman dia datang. Umat saya, umat tuan-tuan, umat perempuan datang. Ya, bagi salam dah tu. Ini kinayah ya, sindiran, bukan betul-betul dapat pahala seolah-olah kita diziarahi oleh malaikat. Bukan betul-betul dia datang.
Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensan kita pun. Bukan dengar tu je. Nah tu jabat tangan tu tu. Lepas bagi salam jabat tangan. Kita macam kalau betul-betul dia berlaku, pensan kita ni. Ini kinayah. Tahu kinayah? Seolah-olah dia dapat lafaz salam dari malaikat dan dapat berjabat tangan dengan malaikat. Itu malaikat ya. Tak kira lah Jibril ke mana-mana lah malaikat tu dengan ramai tu manusia ramai dalam dunia ni berjuta-juta. Jadi berjuta-juta lah malaikat tu datang bagi salam dan berjabat tangan tu ya. Maka menjadi Jibril akan segala malaikat pada segala umat ini dengan memberi salam dia atas tiap-tiap orang yang berdiri dan orang yang duduk dan orang yang sembahyang dan orang yang berzikir. Jadi bagi salam semua tu. Orang yang berdiri, tak kira lah dia berdiri apa-apa saja ya. Pada korangnya, ingatkan Allah. Ingatkan dia mati, dia akan mati. Ingatkan apa kesediaan dia nak mati. Itu sekurang-kurang. Kalau berdiri, dia pergi tengok kotak bingung tu, tak dapat apa-apa. Tengok kotak bingung lama tu. Tengok usam janggut. Tengok pendekar berjalan lapuk. Tengok tris tu je, tak dapat apa-apa. Ini dia berdiri mengingatkan dia akan mati. Ya. Mengingatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di padang mahsyar dan sebagainya. Berdiri di depan Allah. Ingat diri itu berdiri di depan Allah. Ya. Dan itu yang dia memberi salam itu. Memberi salam. Ia akan cecah orang yang berdiri dan orang yang duduk. Oleh zikir duduk umpamanya. Zikirlah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tengah duduk. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang paling bagus ialah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia zikir, zikir dia banyak, jangan sikit. Yang berduduk dia dan orang yang sembahyang. Kalau dia sembahyang, macam-macam lah. Duduk ada, berdiri ada, rukuk ada, sujud ada. Kalau dia dalam sembahyang. Dan orang yang berzikir ke, saya sebut tadi lah. Dan berjabat tangan, tengok ni. Hadirin kita ni berjabat tangan. Betul ya? Salam lah. Berjabat tangan. Segala malaikat akan mereka itu dan mengucap amin. Segala mereka itu akan doa. Kalau kita tengah doa, amin, malaikat mengamin ni ya. Amin dari malaikat. Ya. Akan doa segala orang mukmin hingga naik fajar sampai subuh. Naik fajar, terbit fajar sidik, baru dia berdiri kau. Maka tatkala keluar fajar, menyeru Jibril. Ya. Jibril menyeru kepada mereka itu, katanya Ar-Rahil, Ar-Rahil, Ar-Rahil. Yang ni apa? Berjalan-jalan. Berjalan-jalan kembali. Balik, jalan kembali. Segala malaikat balik komen, balik kata malaikat balik ya. Dia pun naik kata balik. Itu sebab malam qadar tu atau Lailatul Qadar tu, waktu siangnya, waktu pagi tu, langit tu seolah-olah mendung je. Seolah-olah mendung, tak nampak cahaya, tak ada terang. Kenapa? Malaikat tu turun naik. Dia naik daripada bumi dia naik ke atas langit balik ya. Jadi seolah-olah dia redup aja kadang-kadang ya. Kalau bertemu dengan Lailatul Qadar ya. Kerana disuruh di Jibril itu balik komen. Hai Jibril, kata mereka berkata mereka itu, hai Jibril, apa perbuat Allah pada hajat orang mukmin daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Jibril? Maka berkata Jibril bahawasanya Allah Taala menilik, tengok mereka itu, tengok betul kepada mereka itu dengan memaafkan. Allah tengok itu, tengok betul, telik betul, ya, bedik betul jaga orang gajahnya. Mereka itu dan mengampunkan mereka itu. Dosa-dosa mereka akan diampunkan oleh Allah Taala. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda dosa diampunkan dengan angkat tangan? Ya, siapa tak berdosa? Jadi saya nak tengok mana orang tak ada dosa tu. Yang cakap ni lagi berlambak-lambak dosa ya. Jadi Allah telik kita dan ampunkan dosa-dosa kita ni.
Diampunkan mereka itu melainkan 4 orang. Yang ini tak ada diampun Tuhan ya. Allah tak tengok pun, Allah tak pandang pandangan rahmat. Ada 4 orang, melainkan 4 orang. Dan ditanya sahabat. Maka kata mereka, siapa yang 4 orang itu? Katanya iaitu yang pertama, orang yang mengekalkan meminum arak. Dia minum Coca-Cola tak nak. Coca-Cola tu ada arak dalam juga. Bisa minum ya. Ini dia minum arak aja. Minum whisky, minum brandy, minum champagne, itu aja minumannya. Teh tak nak, kopi tak nak, apa tak nak. Dia kekal dalam minum arak. Mabuk setiap malam. Ya, masih itu tak diampun rasanya ya. Tak diampun rasanya. Mereka tak masuk dalam rumah pun. 4 orang tu. Yang kedua, orang yang menderhaka bagi 2 ibu bapaknya, orang derhaka kepada bapak. Maknya tampuannya, ayam pendangnya dan sebagainya. Derhaka. Paling kurangnya dinengkin maknya. Kasar dekat dengan ayahnya, itu derhaka tu. Kerana anak dengan bapak mesti lemah lembut. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, kata Allah ya. Jangan kamu herdik mereka. Maka berkatalah kamu kepada kedua-dua mereka itu dengan perkataan yang lemah lembut. Cakap kuat tak apa, bapak tu dah tua, mak tu dah tua. Cakap kuat tak apa, yang salah mungkin. Ayah, mari makan. Kuat tak apa. Yang mungkin ayah, orang dah nunggu lama dah tak. Itu mungkin. Tak nak mungkin ya. Bercakap kepada mereka dengan suara yang lemah lembut. Tak usah akan mungkin. Kata pun tak boleh. Imma yablughannakum ahaduhuma wala fala taqul lahumā uff. Illa apa? Imma yablughannakum jangan lupa. Jangan lupa saya imma yablughannakum indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Sekiranya mereka itu tua di bawah jagaan kamu atau salah seorang mereka itu tua di bawah jagaan kamu, jangan kamu berkata kepada keduanya dengan perkataan uff pun tak boleh. Uff tu artinya perkataan yang paling lembut. Uff, kalau kita orang Melayu lah, tak boleh. Fala taqul lahumā uff wala tanharhumā, jangan kamu tengking mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Imma yablughannakum indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā faqul lahumā qawlan karīmā. Cakap dengan baik dengan mereka ya. Jangan cakap dengan lembut dengan mereka. Itu derhaka ibu bapa. Yang 3, orang yang memutuskan rahim. Orang yang memutuskan rahim, nak gaduh aja. Tegur nak. Bermusuh dengan satu orang saja, tak ada apa sebab nak musuh dengan dia. Jadi tak masuk malaikat tu. Yang keempat, orang yang masyahin. Masyahin tu apa? Iaitu orang yang tiada bertegur dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tak nak tegur 3 hari lebih. Dia tak nak tegur. Lebih dari 3 hari. Namanya masyahin. Itu tak masuk malaikat ya. 3 orang yang tak dapat masuk syurga. Seorang masuk syurga, cium masuk syurga tak boleh. Yang pertama, orang yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga, orang yang memutuskan hubungan. Memutuskan rahim 3 hari dan lebih. Tak masuk syurga. Tengok kita paling kelain. Tengok kita paling kelain. Salam tak siap. Ada jenis apa tu? Ada jenis apa tu. Tapi kita jangan ada niat apa tu. Kita niat nak tegur dengan dia, tapi tak takut, tak berani pun. Kerana takut tampuannya. Kita nak salam dengan dia takut tampuannya. Jadi kita tak berani pun. Tapi kalau dia menunjuk salam, kita sambung. Begitu. Ada jenis apa tu? Ada tak jenis apa tu? Ada, tak nak tegur. Masam tak apalah sengkauannya. Bila time nak salam kita tu paling kelain.
Ada jenis apa tu? Dengan saya pun ada orang buat apa tu. Nah, sekarang ni. Nah. Tak nak negur. Tapi dalam hati saya bukan saya tak nak negur dia. Dia tak nak negur saya. Memang buat je. Awak nak bagi, nak nanya salam dulu, kau tampuk aja. Nah. Kerana saya dah tua, bukan dia terdekat lagi. Nah, begitulah ya. Nah, nanti tak dapat masuk syurga. Ingat betul. Nah, ya. Sembah Jibril. Siapa yang Jibril tanya kepada Allah, kepada Nabi, siapa orang yang masyihin itu? Ya Rasulullah, ditanya kepada Nabi, siapa yang kata yang masyihin itu? Ya Rasulullah, tak betul kajian tu, jangan rumi. Ya Rasulullah, tak betul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. La ya, bukan lu. Ya Rasulullah, kalau dia ya semua berhati. Sabdanya ialah orang musyarim, yaitu yang tiada bertegur dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Dan apabila adalah akhir malam berbuka, akhir malam buka tu, yaitu malam raya, dinamakan dia malam Ja'izah. Nama malam Ja'izah, yakni malam memberi persalinan. Maka apabila adalah pada pagi raya, membangkit Allah akan malaikat pada tiap-tiap negeri. Maka turun mereka itu pada bumi. Mereka turun ke bumi. Maka berdiri mereka itu pada jalan. Sampai raya ni, pagi raya ni. Lepas kita puasa bulan 3 tu, raya bulan 4 kan pokoknya. Nanti malaikat turun. Ya, pergi kepada tiap rumah. Berdiri mereka itu pada jalan. Mereka itu berdiri di jalan, maka menyeru mereka itu dengan suara yang keras, mendengar sekalian makhluk, melainkan jin dan manusia. Manusia tak dengar tu, kita tak dengar. Kalau tak dengar tu keras suaranya. Maka berkata mereka itu, hai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang amat mulia. Keluar sembahyang raya. Yang memberi ia akan pemberian yang berpanjangan dan mengampuni akan dosa kamu, dosa yang azim, dosa yang besar diampuni oleh Allah Taala, ya. Maka apabila nyatalah mereka itu pada tempat sembahyang mereka itu, pergi nak sembahyang raya, firman Allah Taala bagi malaikatnya, hai malaikatku, apa balasan orang yang mengambil upah bekerja apabila sudah selesai pekerjaannya? Maka sembah segala malaikat, hai Tuhan kami dan penghulu kami, balasannya bahawa disempurnakan upahnya, akan dapat upah. Tapi mayang dulu, jangan tinggal mayang raya, jangan miss ya. Lepas tu kerja lah, nak kerja. Maka firman Allah Ta'ala bahawasanya telah aku saksikan kamu, hai malaikat, Allah khabar malaikat, bahawasanya aku jadikan pahala mereka itu daripada puasa Ramadan, dan berdiri sembahyang mereka itu akan keredaan aku. Aku redha dengan dia, ya. Aku redha dengan dia. Kalau Allah ada redha, tu hebatlah. Nak syurga Allah redha, nak maligai syurga Allah redha, nak kenderaan syurga Allah redha, nak pakaian syurga Allah redha, nak makanan syurga Allah redha. Ambillah kata Allah, ya. Bagi orang lelaki nak bidadari syurga Allah redha, macam dapat keredaan aku, kata Allah, ya. Bahwasanya aku sediakan pahala mereka itu daripada puasa Ramadan dan berdiri sembahyang mereka itu redha aku dan ampunku. Maka firman-Nya, hai segala hamba-Ku, pohon olehmu akan aku minta padaku. Maka demi ketinggianku dan kebesaranku, tiada memohon kamu akan daku pada hari ini sesuatu akan agama kamu atau dunia kamu, melainkan aku akan beri, aku akan bagi kamu, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Taala, hadis qudsi, ya. Allah berfirman, yang sebenarnya bukan Quran tau, hadis, namanya hadis qudsi, ya. Apa kata Allah? As-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu aku punya dan aku lah yang menentukan apa aku nak bagi pada orang yang puasa, ya. Hadis kursi itu ada mulanya.
kullu hasanatin bi 10 amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan yang dilakukan oleh hamba aku akan kubalas daripada 10 sampai 700 kali ganda. Ada yang 10, ada yang 200, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 60 sampai 700 kali ganda. Kecuali puasa. Puasa tu aku punya kata Allah. Dan aku lah yang menentukan berapa banyak. Bukan 700, bukan 1000, bukan 5,000. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Apa nak dibalasnya? Itu dia. Wa ana ajzi bih, ya. Aku yang menentukannya. Firman Allah Ta'ala yakni pada hadis qudsi, bermula puasa itu bagiku. Dan aku yang meluluskan akan membalaskan dengan dia. Aku yang menentukan berapa banyak aku nak balas. Yakni balasan yang banyak tiada tertentu kadarnya. Kita tak tahu berapa banyak. Sikit lagi tuan-tuan. Kata qil maknanya bahawasanya puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadah kepada aku, kepada Allah, ya. Aku lebih kasih orang yang puasa tu daripada ibadah-ibadah yang lain. Kecuali semayang, kan? Satu semayang lah, ya. Dan dalam puasa ada tak digalakkan kita semayang? Ada tak digalakkan kita semayang? Paling banyak semayang bulan puasa lah. Ada semayang tu yang ada bulan puasa je semayang, kan? Semayang apa? Bulan puasa aja ada, lain tak ada. Bulan tarawih, ya. Itu yang banyak tu. Jadi sebab itu yang Allah suka tu orang puasa tu, ya. Mana dia? Bahawa puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadah kepada aku, dan ialah yang didahulukan pada aku daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan perceraian antara hadis kursi dengan Al-Quran, bahawasanya Al-Quran diturunkan akan dia bagi melemahkan makhluk, mendatangkan seumpamanya dengan yang terlebih pendek surah bersalahan hadis kursi. Hadis kursi ini panjang, maka tiada ia melemahkan. Dan tiap-tiap daripada Al-Quran dan hadis jadi ibadah. Bacalah mana-mana dan jadi ibadah, dapat pahala dengan membaca akan dia. Meriwayatkan akan dia Tabrani di perawi hadis, ya. Firman Allah Ta'ala, pada barang yang dihikayatkan daripadanya oleh Nabi SAW, tiap-tiap kebajikan dibalaskan dengan 10 ganda. Tadi dah saya bacakan hadisnya. Tiap-tiap kebajikan dibalaskan dengan 10 kali ganda hingga 700 ganda, melainkan puasa. Maka bahawasanya bagiku puasa itu aku punya, dan aku yang membalaskan dengan dia, ya. Baik, InsyaAllah akan datang kita baca kegembiraan bagi orang puasa. Ada 2 kegembiraan untuk orang puasa. Itu akan datang kita baca InsyaAllah, ya. Dan depanlah kegembiraan bagi orang puasa. Ada 2 kegembiraan, ya. Satu di dunia, satu di akhirat. Apa dia? Di dunia apa gembiranya? Ketika berbuka puasa. Ada ke orang teroyak nak buka puasa? Ada orang ngawak ada dekat nak buka puasa? Itu gembira tu, seronok. Lagi satu lebih menggembirakan di akhirat besok, apabila dapat masuk syurga, dapat melihat wajah Allah. Dapat melihat wajah dia. Itu yang paling menggembirakan. Itu akan datang kita baca insyaAllah, ya. Untuk pagi ini cukup sekadar itu, ya. Cukup dah? Tuan-tuan dan puan, cukup dah? Sabuai lah, ya. Mendaputang aja, ya. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak tanya bab puasa?